Selamat pagi, Jemaat GSRI Kartini yang dikasihi Tuhan. Shalom, 祝你弟兄姐妹平安、早安。Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama pertama kali beribadah melewati siaran langsung atau live streaming. 非常感谢神，今天早上我们可以用线上直播的方式一起来敬拜我们的神。Meskipun pada saat ini kita masih belum bisa berkumpul di gedung gereja beribadah bersama，虽然这个时候我们还不能够来到教堂一起来敬拜我们的神， tetapi janganlah membiarkan tempat beribadah menghalangi kita untuk dengan sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan kita， 让我们不要让我们敬拜的地点来拦阻我们对神的敬拜。 Saudara-saudari, dimanapun kalian berada pada pagi hari ini, mungkin di rumah kalian masing-masing, biarlah pada pagi hari ini kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita menyembah Tuhan kita yang hidup。 弟兄姐妹，不管你们在哪里，从你们个人的家中，让我们今天早上一起真心真意的来敬拜我们的神。所以请大家站起来， mari kita semua berdiri, kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam saat teduh， 让我们预备我们的心进入今天的崇拜。 我的力量啊，我要歌颂你，因为神是我的高台，是赐恩于我的神。 Ya kekuatanku, bagimu aku bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku, dengar kasih setianya。 让我们一起用满心赞美的心，让我们来歌颂赞美我们三一真神。 Bapa surga, hatiku bersyukur, ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan Tuhan Yesus, 我愿做你伟大，圣子耶稣，我愿做你伟大。我爱你，敬佩你，我亲你，敬拜你，圣子耶稣，我愿做你。 Roh Kudus, Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau sungguh indah tiada taranya。 祝你真美和无人因你相比，真是不可思议。你奇妙的令人回见，照顾一切世上所
真是敬佩你，我真是敬佩你，你是主配受一切赞美，我敬佩你，耶稣。 Ku kagum hormat akan Kau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, dengan penuh puji syukur kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang telah memilih kami semua, Allah yang telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami terutama memuji Engkau dan bersyukur pada Engkau Tuhan, karena Engkau selalu melindungi, menjaga kami semua, jemaat GSRI Kartini. Tuhan, kami melihat tangan-Mu yang dengan penuh rahmat, penuh dengan kasih sayang telah menaungi kami semua Tuhan. Kami bagaikan anak ayam yang bernaung di bawah sayap-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami bisa pertama kali menyembah Tuhan bersama dengan jemaat semua lewat siaran langsung. Tuhan, kami mohon Tuhan lindungi selama ibadah ini dari awal sampai akhir. Semuanya bisa memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami juga rindu firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara pada kami semua, supaya kami dikuatkan di masa yang sulit ini Tuhan. Di saat yang begitu seakan-akan begitu gelap Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah kami, Gembala kami yang agung, yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Meskipun pada saat ini mungkin di antara jemaat kami yang sedang bergumul dengan kepahitan hidup, dengan kesulitan di dalam pekerjaan dan usaha, tapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah Allah yang kami imani. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkati kebaktian kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir, supaya hanya Engkau yang dipuji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan tetap berdiri. Kita akan bersama-sama mengiklarkan iman kita, yaitu iman rasuli. 让我们一起仍然站立，我们一起来宣告我们的信仰。Saya akan membacanya di dalam bahasa Mandarin. Silakan saudara-saudari bersama-sama mengikuti di dalam bahasa Indonesia. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk. Saudari-saudari, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 17. 弟兄姐妹，我们今天早上我们的读经是从传道书第2章第1节到第17节，我们用轮换的方式来念，中文念单节，英文念双节。Kita membaca firman Tuhan dengan silih berganti. Yang berbahasa Mandarin mengikuti saya membaca ayat ganjil,
Yang berbahasa Indonesia mengikuti saudari Sani membaca ayat yang genap. Demikian kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang 17. 来，我心里说，来吧，我以喜乐刺刺你，你好享福。谁知道这也是虚空。 Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? 我心里诧就如何用酒使我肉体舒畅，我心却仍以智慧引导我，又如何止住愚昧？等我看明世人在天下一生当行何事为美？ Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. 修造园囿，在其中栽种各样果树木。 Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. 我买了铺壁，也有剩在家中的铺壁，又有许多牛群羊群，甚于以前在耶路撒冷众人所有的。 Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. 这样我就日渐昌盛，胜过以前在耶路撒冷的众人。我的智慧仍然存留。 Aku tidak merintangi bataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. 后来我查看我手下所经营的一切事，和我劳碌所成的功，谁知都是虚空，都是扑风，在日光之下毫无益处。 Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. 我便看出智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。 Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. 我就心里说，愚昧人所遇见的，我也必遇见。我为何更有智慧呢？我心里说，这也是虚空。 Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Mari kita baca bersama-sama ayat yang 17. Oleh sebab itu, aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 但愿神祝福他的话语，kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Fardik. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana kita bersyukur senantiasa. 让我们一起预备我们的心，听神的话语。我们有学习，凡事都是喜乐， tapi yang terutama kita harus bersyukur pada Tuhan. Marilah kita nyanyi lagu Salib Mulia. 耶稣，我感谢你，你的身体为我舍，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血为我
我敬拜你，宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Oh Yesus, ku bersyukur. Oh Yesus, ku bersyukur, Kau telah mati untuk dosaku dan membawaku kepada Terang mulia. Kau jadikan mataku, oh Yesus, ku bersyukur. Tiada Yesus Maha Surya, salib yang mulia, anugerah terbiasa. Kau pulihkan hidupku, salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sembahmu, salib mulia berikanku keselamatan kekal, kasih-Mu tetap selamanya. 宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi untuk anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. 天父上帝，为着你浩大的恩典，我们再次的向你献上感恩。 Sungguh kami selalu bersyukur untuk keselamatan kekal yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. 为着你赐给我们永恒的救恩，我们向你献上感恩。 Engkau mengangkat kami dari dalam lumpur ke dalam air yang jernih. 你提拔了我们， Engkau memberikan sukacita kepada kami. 也赐给我们喜乐。 Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 你从来没有舍弃我们， Engkau memberikan kelegaan kepada kami di dalam masa-masa sulit kami. 你让我们在困难的时刻里面也感觉到舒畅。 Ajar kami Tuhan untuk dapat bersyukur kepada Engkau. 求主你教导我们，让我们真是能够常常向你献上感恩， Sebagaimana adanya kami hingga saat ini ya Tuhan. 就好像我们这个时候的光景。 Ajar kami untuk dapat bersyukur untuk keadaan kami. 教导我们如何来向你献上感恩。 Jangan biarkan kondisi, situasi, keadaan tertentu membuat kami tidak mampu untuk bersyukur kepada Engkau. 不要任凭时局或者环境让我们不能够向你感恩。 Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami senantiasa mengingatkan kami untuk dapat bersyukur kepada Engkau. 我们求圣灵，那就是住在我们里头的圣灵，常常提醒我们，让我们常常向你感恩。 Tolong kami pada hari ini 主，求主你帮助我们， supaya kami boleh belajar tentang bersyukur. 让我们学习如何向你感恩， Bagaimana satu konsep tentang bersyukur di dalam kekristenan. 让我们能够知道在基督教里面感恩的意义。 Tuhan tolong kami. 求主你帮助我们， Perkara yang tidak mudah bagi kami ketika kami bersyukur di dalam kesulitan. 在困难中向你感恩是一件不容易的事。 Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang telah Engkau tempatkan kepada diri kami 但是我们深信住在我们里头的圣灵 dapat bekerja menuntun kami kepada 能 kebenaran. 够带领我们向你感恩。 Terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢主， Siapkan kami. 求主你预备我们的心， Biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan pada hari ini. 让我们今天可以学习你的真理。 Engkau urapi kami, 你恩待我们， hamba-Mu yang terbatas, 你有限的仆人， dan penerjemah yang menerjemahkan. Kiranya dapat menerjemahkan dengan baik dan pesan Tuhan dapat sampai kepada para pendengar. 还有翻译的弟兄，巴不得都蒙你的恩待，能够把你的真理传得清楚明白。 Terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢主，
Inilah doa ucapan syukur kami di hadapan Kau. 这是我们向你的献上感恩的祷 Hanya di 告， dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami yang hidup kami sudah 是 berdoa. 奉耶稣基督的名所求的。 Amin. Amen。 Ya, salam damai sejahtera bagi kita semua di tempat ini. 弟兄姐妹，早安，平安。 Dan juga dimanapun Bapak Ibu berada saat ini yang sedang menonton ibadah live streaming. 无论你们是在什么地方，或者也是在家里，你们能够从直播来看我们教会的敬拜。 Tuhan juga memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. 当然，神也会祝福弟兄姐妹们。 Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja saat 盼 ini. 望弟兄姐妹们都在好的状况里。 Hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan. 今天我们要学习一处的真理， Saya diberikan tema In Everything Give Thanks. 那就是凡事谢恩。 Bersyukur senantiasa. 我们常常谢恩。 Mari kita buka nats di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 我们来看圣经帖撒罗尼迦前书第5章18节。 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 帖撒罗尼迦前书5章18节， Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. 用英语文先念。 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Sedikit latar belakang tentang jemaat di Tesalonika. 那么我们来看帖撒罗尼迦信徒们的背景。 Masalah yang terjadi di dalam jemaat di Tesalonika itu adalah satu pertikaian, satu yang dialami adalah tentang penganiayaan di dalam jemaat di Tesalonika. 那么那个时候，他们经历了一个很大的逼迫， Dan juga terjadinya pertanyaan-pertanyaan yang sulit bagi jemaat di sana, yaitu tentang akhir zaman dan bagaimana ketika sudah meninggal, seperti itu. 那么他们也面对许多不容易解答的问题，那就是有关末世的事，还有一些的很难回答的事。 Dan terjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam kalangan jemaat tersebut tentang masalah etika Kristen. 那么他们也被问起有关基督教的伦理。 Dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh jemaat pada masa itu, 那么那个时候，他们经历的逼迫， Paulus menasehatkan kepada para jemaat di sana, 那么保罗就提醒信徒们， mulai dari ayat 16, 17, dan 18, 从16、17、18节， dia katakan tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, dan bersyukur senantiasa di dalam segala hal. 那么保罗提醒他们说，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。 Ketiga hal ini adalah ciri orang Kristen sejati. 其实这是一个真实基督徒的特性。 Pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang ucapan syukur di 那么 hadapan Tuhan. 今天我们要思考的是这一节凡事谢恩。 Hal yang mudah jika kita mengucap syukur dalam keadaan yang sedang baik-baik saja. 那么在一个好的环境里面、好的状况里面，我们很容易感恩。 Bagaimana ketika Paulus menganjurkan satu ucapan syukur yang dilakukan dalam segala hal. 但是保罗却是要信徒们能够在凡事上向神谢恩。 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan bersyukur sebagai sebuah ungkapan terima kasih kepada Allah karena terlepas dari bahaya. 那么在英语文的这个字典里面说到，感恩是当我们脱离一个过犯的时候，我们向神感恩。 Pengertian ini bernuansa karena mendapatkan sesuatu, sebab itu orang tersebut bersyukur kepada Allah. 那么这是有一个很细的分别，就是说，当他得到某一个事物的时候，他向神感恩。 Hal ini berbeda dengan konsep kekristenan dalam ketika dia mengucap syukur. 那么这跟我们是有所分别的。 Beberapa waktu lalu saya bertanya kepada beberapa orang. 那么不久以前，我问起几个人， Saya bertanya bagaimana teman-teman bisa mengucap syukur. 我问他们怎么能够向神感恩呢？ Mayoritas mereka berkata, saya mengucap syukur ketika menerima sesuatu. 那么他们大多数都回答说：“我得到了一切的恩典，我就向神感恩。” Ketika menerima satu hal yang buruk, bagaimana saya bisa mengucap syukur? 那 Jawab 么 mereka. 当他们回答说，当他们经历了一个不好的事，怎么叫他们感恩呢？
Apa yang harus kita syukuri di dalam keterburukan itu? 那么在不好的事情上，我们要感谢神，是感谢什么呢？ Bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Tuhan tentang keburukan yang kita terima? 我们领受了不好的事，怎么能够向他感恩呢？ Istilah bersyukur di dalam bahasa Yunani menggunakan kata kerja imperative present. 那么在希腊文里面，感恩是一个动词， Hal ini menyatakan satu kasus di mana seseorang itu diperintahkan atau diberi dorongan untuk mengucap syukur. 是说到一个人被推动、被命令，他应该感恩。 Perintah diberikan tidak dalam kondisi tertentu. 那么这个命令并不是在某一种状况之下所 Seharusnya 给予 pun 的， dorongan diberikan bukan dalam keadaan tertentu. 那么推动也不是在一个固定的环境里面的， Perintah diberikan waktu dalam keadaan situasi apapun. 命令是在所有的环境之下应该做的。 Sebuah dorongan pun diberikan dalam keadaan ya bukan karena sesuatu yang tidak baik baru diberikan dorongan. 那么推动也并不是说在一个不好的状况之下而推动的， Selalu harus diberikan dorongan untuk mengucap syukur. 总是要推动一个人在所有的环境之下能够向神感恩。 Dalam kekristenan dapat dikatakan bahwa ketika mengucap syukur adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan tanpa mengenal situasi dan kondisi tertentu. 那么说到感恩，应该是在所有的环境里面，不管是好坏，都应该感恩。 Konsep bersyukur dalam kekristenan dilakukan dalam keadaan baik, dalam keadaan tertekan, dan dalam terlepas dari tekanan. 那么感恩是在你经历压力，或者你从压力中释放出来，你都应该感恩的。 Jadi bukan hanya ketika kita mendapat sesuatu yang baik baru kita mengucap syukur di hadapan 并 Tuhan. 不是说我们得到某一种好的东西、好处或者好的恩典，我们才感恩。 Dalam segala situasi keadaan kita mengucap syukur. 在任何的情况之下，我们都应该感恩。 Oleh karena itu Paulus berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. 所以保罗说，应该凡事谢恩。 Di atas tadi saya sudah katakan bahwa bersyukur adalah satu ciri orang Kristen sejati. 那么说到感恩是基督徒的一个特性， Selalu ada sesuatu yang karenanya kita layak untuk mengucap 我 syukur. 们总是有让我们感恩的因素。 Bahkan pada hari-hari yang gelap, hari-hari yang terburuk sekalipun, ada hal yang bisa kita syukuri 甚 dalam 至 hal 在 itu. 黑暗的日子里面，在不好的、在很坏的环境之下， Selalu 我们 ada 仍然能够感恩， Ada berkat-berkat Tuhan yang bisa kita hitung di dalamnya. 因为在里头我们有可以数算的恩典。 Paulus belajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 那么保罗提醒信徒们说，凡事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。 Biasanya Tuhan memakai masa-masa sulit untuk membuat kita dapat belajar bagaimana kita karakter dan kerohanian kita dapat bertumbuh. 那么通常神用一些我们觉得不好的状况来操练我们的信心，操练我们基督徒的品格。 Sangat mudah bagi kita sekalian di tempat ini, bagi siapapun untuk bersyukur ketika menerima segala sesuatu yang baik. 就好像我们现今一样，当我们领受了好的，我们感恩； Tetapi sangat sulit untuk bersyukur atas hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, Bapak 但 Ibu. 是多数时候，当我们经历的是不合乎我们所要的，我们就觉得不容易感恩。 Bagaimana sesuatu kondisi menimpa hidup kita dan kita dapat bersyukur kepadanya. 那么，当某种不好的状况临到我们的时候，我们怎么能够感恩呢？ Oleh karena itu pentingnya konsep berpikir kita tentang cukup dalam kehidupan kita. 所以我们应该要有一个满足的观念来看我们的生活。 Bagaimana konsep bersyukur, konsep cukup dalam pemikiran Bapak Ibu sekalian. 那么，弟兄姐妹们，你的满足的观念、感恩的观念如何呢？ Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi Bapak Ibu. 那么，我觉得满足了，不一定你会觉得满足。 Oleh karena itu harus diselaraskan bagaimana pemikiran cukup itu seperti itu. 所以我们应该看这个满足的观念。 Namun perintah ini sangat sulit memang untuk dilakukan. 其实这样的事是不容易做到的。
Bagaimana kita bisa bersyukur? 我们怎么能够感恩呢？ Bagaimana kita bisa mengatakan cukup dalam kehidupan kita? 我们怎么能够在生活中我们说满足了呢？ Itu hal yang sulit dalam kehidupan kita. 是不容易的。 Makanya bagaimana Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bekerja di dalam diri kita 所以只在乎住在我们里头的生灵所动的善功， untuk menuntun kita kepada satu kata bersyukur kepada Tuhan. 来引领我们能够向神感恩。 Perintah yang sulit ini sudah diberikan kepada kita semua orang percaya. 那么这个不容易做到的命令，其实神已经给予了我们。 Karena bersyukur adalah kehendak Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. 因为神借着耶稣基督，把这个感恩的命令赐给了我们。 Belajar untuk bersyukur dalam segala hal berarti 我们应该学习凡事谢恩， percaya kepada Tuhan. 我们信靠他。 Allah sepenuhnya mengendalikan semua situasi dan menjalankan kehendaknya. 其实神掌控所有的局势，让他的旨意能够成就。 Hal pertama yang kita bisa pelajari ketika kita belajar untuk bersyukur adalah percaya kepada Tuhan. 我们能够感恩，乃是因着我们信靠他，相信他。 Yang kedua yaitu percaya atas pemeliharaan Tuhan. 第二，乃是因着我们相信他的保守，他的喂养。 Percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan memelihara Bapak Ibu 你 sekalian? 相信吗？神保守你，神喂养你。 Sudah berapa lama Bapak Ibu hidup di dalam dunia ini? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita? 你活了多久？那么你是否相信神是爱你，神是保守你、喂养你的？ Percayakah kita kepada Tuhan? 我们信靠他吗？ Yang ketiga, memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari gambaran yang lebih besar yang mungkin tidak dilihat oleh orang percaya. 那么第三是我们信徒们，我们相信神的人，我们要知道所有发生的事，我们所经历的事，是一件大事里头的一部分。我们是不是能够看见这一点？ Mungkin kita tidak bisa melihat di dalam kesulitan, di dalam kondisi tertentu, apa yang bisa kita lihat di dalamnya. 可能我们看不见，在一个困难里面，我们所应当看见的事， Karena kita tidak maha tahu. 因为我们并不是无所不知的人， Kita tidak bisa melihat kepada masa depan. 我们看不到前面要发生的事。 Oleh karena itu kita tidak dapat melihat apa yang menjadi gambaran besar dari Allah dalam hidup kita. 所以我们看不见神在我们生命里面的一个很大的这个计划。 Tapi ketika kita bersyukur, kita menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat gambaran besar yang Allah 但是 telah 当 lakukan 我们能 dalam 够 hidup 向 kita. 神感恩的时候，我们就能够看见整个的神的计划了。 Dengan menggerutu, dengan tidak mau menerima keadaan, maka sulit untuk kita bisa bersyukur, sulit untuk kita bisa melihat gambaran besar yang Allah sediakan dalam 若是 kehidupan 我 kita. 们埋怨、我们不接受的话，我们就很难看见那个整体的神的计划了。 Yusuf, seorang yang kita sudah tahu kisahnya bagaimana dia dibuang. 我们还认识的一个圣经人物，又是他被卖到这个外邦人那里， Hal yang sulit diterima, 他不容易接受这件事。 hal yang tidak mudah untuk diterima seseorang dijual, dibuang oleh keluarganya sendiri. 他的家人把他卖给人家，把他放出到陌生之地，是一件不容易接受的事。 Ketika saat itu dia meninggalkan Tuhan dan dia menggerutu tentang keadaannya saat itu. 那个时候，他没有为着他的处境而埋怨神。 Mungkin Tuhan tidak bisa memakai dia untuk suatu mempersiapkan dia untuk bangsanya sendiri. 若不是这样的话，神就不能够预备他，日后能够为他的民族做大事。 Oleh karena itu, tiga hal ini membuat kita dapat melihat ketika kita belajar untuk bersyukur. 所以从这件事上，我们就能够学习到我们如何向神感恩。 Mengapa kita hendak bersyukur? 我们为什么要感恩呢？ Karena ada kuasa di dalam bersyukur, Bapak Ibu. Ada kuasa di dalam 因 bersyukur. 为在感恩里面，我们就得到了能力。 Ada tiga hal yang saya catatkan di tempat ini. 那么我要告诉你三件事： Kuasa untuk memandang hal-hal kecil dengan tepat. 我们能够很正确的看见一些
小的事，那就因着这个能力。 Apabila kita bersyukur, mata kita terbuka untuk mengamati dan berpuas bahkan dalam segala hal yang paling kecil sekalipun. 那么，当我们感恩的时候，我们就能够看见这个事物里面的最小的部分。 Dengan bersyukur kita bahkan dapat melihat hal kecil itu sebagai sesuatu yang besar di dalam hidup kita. 那么，我们感恩的时候，我们就能够看见这个小的部分，其实是一个大事件里头的一个很重要的部分。 Dengan bersyukur menolong kita melihat semua hal dari titik pandang yang tepat sasarannya. 感恩就能够让我们很正确的来看所有的事。 Dengan bersyukur juga satu kelebihan yang kita miliki yaitu kita bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. 那么感恩也让我们能够看见别人所看不见的。 Yusuf melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. 要是他看见了别人看不见的事， Karena dia tahu sesuatu yang kecil yang terjadi dalam hidupnya membawa dampak besar ke depan. 因为他知道他的生命在日后能够带给所有的人很大的影响。 Yang kedua, 第二， mampu berharap di tengah ketiadaan harapan. 在无望中，我们仍然能够有希望。 Tadi dikatakan di atas sulit untuk dapat bersyukur. 刚才我说过，在困难中我们能够感恩， Tapi ketika kita sudah bersyukur di hadapan Tuhan, kita dimampukan untuk melihat satu harapan besar yang Tuhan sediakan bagi kita. 那么当我们能够感恩的时候，我们就能够看见神为我们预备的一个希望。 Kemampuan kita untuk memiliki harapan di tengah-tengah kesan itu seperti tidak ada harapan. 在无望的时候，我们能够得着希望。 Kebersyukuran yang kita lakukan dalam hidup kita bukan obat yang membuat kita menjauhkan atau mengabaikan realitas. 那么感恩并不是说是一个让我们能够逃离现实的一个良药， Realitas yang buruk. 一个逃离一个很坏的状况的那个良药。 Dengan bersyukur bukan berarti kita menjauhi atau mengabaikan realitas buruk yang terjadi dalam hidup kita. 我们感恩并不是说就来躲避我们正在面临的一个很坏的局势， Sebaliknya dengan bersyukur Bapak Ibu, 但是当我们感恩的时候， kita diberikan keberanian untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup 神 kita. 就赐给我们勇气、胆量来面对许多困难的时刻。 Sehingga kita memperoleh satu harapan di mana harapan itu tidak bisa didapatkan. 我们能够在一个说不出的环境里面得到了盼望， Di masa-masa sulit seperti saat ini, 就在好像现今的这个日子一样。 bagaimana kita bisa menemukan harapan-harapan di dalam Tuhan? 我们怎么能够在困难中对神有盼望呢？有希望呢？ Dunia saat ini yang sedang kita huni ini 我们现在所处的世界 juga tidak bisa memberikan kepastian kepada kita. 也不能够给予我们一个很确定的事。 COVID-19 yang melanda dunia ini 这个新冠肺炎病正在蔓延在全个世界。 yang dahulu berpegang pada mungkin pekerjaan, berpegang pada harta, berpegang pada segala sesuatu yang dimiliki. 以前一些拥有工作、拥有财富、拥有事业的人， Tapi saat ini Bapak Ibu, 但是这个时候， masih bisakah kita berpegang pada hal itu? 是不是还能够握住那些事物呢？ Saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali kepada Tuhan. Jikalau selama ini Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti itu. 那么，若是你过去你曾经做了这样的事，现在我邀请你来到神的面前， Kembali percaya bahwa Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita. 让我们能够确信神赐给我们一切。 Tuhan yang memberikan kepada kita sesuatu untuk supaya kita bisa lakukan ini dan itu. 神赐给我们能力，让我们能够做这个做那个。 Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. 神在我们的生命里面掌管一切，控制一切。 Percayakah kita kepada Dia? 我们是不是相信他呢？ Dengan hal itu kita dapat bersyukur di hadapan 若 Tuhan. 是能够的话，我们就能够向他献上感恩。
Mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. 让我们真是能够把我们的盼望寄托在神那里， Karena dengan bersyukur kita bisa melihat harapan Tuhan. 因为我们感恩就能够在主里面看见了盼望。 Yang ketiga, 第三， mengecap yang manis dan yang pahit. 我们能够尝试甜的、苦的。 Bersyukur memberikan kita kesanggupan untuk menikmati dan kuasa untuk bersukacita saat mengecap yang manis dan yang pahit. 那么感恩让我们能够在经历甜的时候，这个苦的时候，都能够有一个感恩的心。 Dengan bersyukur kita bisa menikmati hidup kita. 那么我们感恩，我们就能够享受我们的生活。 Dengan bersyukur kepada Tuhan, 当我们向神感恩的时候， kita dapat menikmati hidup kita hari demi hari. 我们就能够在每一天享受我们的生活。 Tanpa bersyukur 我们不感恩的话， akan membawa kita kepada satu hal yang stres, depresi. 就让我们承受了很大的压力。 Tapi dengan bersyukur 但是借着感恩， kita bisa menikmati hidup kita. 我们能够享受生活。 Mereka yang bersyukur dalam segala keadaan mengalami kehidupan sebagai karunia. 能够凡事感恩的人，是得到神恩典的人。 Penting Bapak Ibu, mereka yang melihat dapat bersyukur di dalam Tuhan karena dia melihat bahwa hidup ini adalah karunia. 一个看见神的恩典而感恩的人，是把他的生活看为是一个神所赐的恩典。 Tuhan izinkan bukan saja yang terjadi dalam hidup kita yaitu yang manis-manis saja. 神不但允许一些好的事、甜的事临到我们的生命里面， Tapi ada saatnya di mana kita mengalami yang namanya duka cita. 但是有的时候我们也会经历悲伤的事。 Yang dibungkus dalam satu paket tawa dan tangis. 欢笑跟哭泣是被包裹在一个包裹里头， Seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. 就好像传道书里边说到，凡事都有它的时间， Ada waktu untuk lahir, 有的是有生育的， ada waktu untuk meninggal. 有生育的日子时间，有死的时间， Ada waktu untuk berperang, 有打仗的时间， ada waktu untuk berdamai. 也有和平的时间。 Segala sesuatu Tuhan sediakan tepat pada waktunya. 那么凡事神都已经预备得很好。 Tapi bagaimana kita dapat bersyukur dan menerima segala keberadaan hidup kita? 但是我们怎么能够在我们所经历的许多事上向神感恩呢？ Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus 其 Kristus 实那是神在耶稣基督里面的旨意， bagi kita sekalian. 对我们每一个人。 Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Pak Johan berdoa. 天父上帝，我们感谢你，今天我们能够从你的话里面学习你的一个命令，就是要我们凡事谢恩。在我们欢喜的时候，在我们经历甜蜜的时候，我们向你献上感恩；当我们经历苦难的时候，当我们悲伤的时候，你也要我们感恩。从感恩中，我们可以看见你的旨意；从感恩中，我们可以学习你要我们做的事；从感恩中，我们可以见证你的荣美。主，我们谢谢你，让我们每一个人听了以后，我们能够明白，而且也能够实践在我们的生活中。Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu untuk bersyukur dalam segala hal. Tuhan, kami bersyukur bila mana Tuhan membuat kami melewati hari-hari yang nyaman, yang manis. Tetapi biarlah Tuhan kami juga boleh belajar bagaimana bersyukur saat kami mengalami kesulitan, mengalami kedukaan. Biarlah Tuhan melalui bersyukur kami boleh melihat rencana Tuhan atas diri kami. Melalui bersyukur kami bisa belajar bagaimana Tuhan berkehendak kami melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan.
Biarlah melalui bersyukur kami bisa menyaksikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang sudah dengar kebenaran ini sungguh boleh menyimpannya di dalam hati kami, bahkan melakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mencerminkan ciri khas kami sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Sia-sia. Terima kasih pada KUR Ebenezer yang sudah mempersembahkan pujian yang indah. Saudara-saudari, kita sering sulit bersyukur karena kita tidak menghitung berkat Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan satu lagu, yaitu Hitung Berkat-Mu. Kami juga memakai lagu ini untuk menjadi doa dan pujian persembahan kami. Persembahan adalah satu hak istimewa untuk kita sebagai anak Allah, berikan pada Allah yang mencintai kita. Marilah kita bersama-sama nyanyi lagu ini. 让你遇见苦难如波浪冲撞，当你有愁伤的师傅要接我，就把主的恩典从头数一数，必能叫你记起感谢而欢呼。有时心中的力如同标准般，有时背负十架界的苦难关。若把主的恩典从头数一数，必能叫你快乐连时赞美。主的恩典，主的恩典样样都要数，主的恩典都要提起主，主的恩典样样都要数，必能叫你举起感谢而欢呼。不必感言他人无知的吩咐，若想主的应许心中有满足，你我都
天平会记得爱，我在父亲家里面的那片海，主的恩典样样都要说，主的恩典都要记清楚，主的恩典样样都要说，你能叫你惊讶的是那样不。Jemaat yang berada di rumah, saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sekali lagi pada hari ini kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat terbesar, Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur bukan saja berkat-berkat rohani yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, tetapi Engkau juga memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani melalui keluarga, usaha, pekerjaan, bahkan gereja, pelayanan kami di tempat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada hari ini sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami memuji Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang hari ini sudah berbahagia di dalam persembahan. Biarlah Tuhan terus boleh memberkati usaha, pekerjaan, keluarga mereka masing-masing. Khususnya kami berdoa di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh mencurahkan berkat-Mu yang melimpah-limpah di dalam kehidupan jemaat. Demikian juga hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus boleh memberikan mereka tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Tuhan menjaga, melindungi mereka di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh menjaga, memelihara kehidupan seluruh jemaat. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, yang di dalam namanya kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita masih tetap berdiri, kita naikkan doksologi, kemudian kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal, pohon selamat sumber segala berkat. Terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk. Doa teduh ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, sekali lagi, Tisung Cemei, Ping An. Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Geser Kartini yang mengikuti ibadah live streaming hari ini dari rumah kita masing-masing. Tidak putus-putusnya saya terus berdoa kiranya dimanapun kita berada pada saat ini, penjagaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat dimanapun kita berada pada saat ini. Di dalam keadaan yang sulit seperti yang kita alami pada hari-hari ini, marilah kita terus percaya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan. Sebab Alkitab mengingatkan kepada kita, sekalipun hati dan dagingku lenyap, tetapi gunung batu dan bagianku ialah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Baik, ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, sekali lagi saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Seperti yang kita sudah doakan selama beberapa hari ini, mulai hari ini ibadah kita berubah formatnya dari yang biasanya rekaman menjadi live streaming. Oleh sebab itu biarlah seluruh jemaat bisa memperhatikan, mendoakan hal ini. Setiap hari Minggu sebelum jam 9 kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah. Jam 9 tepat kita bisa beribadah bersama-sama supaya kita tidak telat, kita tidak terlambat di dalam mengikuti ibadah live streaming dari gereja setiap hari Minggu. Nah, warta yang kedua, minggu depan tanggal 19 Juli 2020. Ingat, minggu depan ada apa? Ya, minggu depan adalah HUT gereja kita yang ke-69. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah keprihatinan kita masih bisa merayakan HUT gereja kita yang ke-69. Ada yang tanya, gimana Pak Safred? Kaki udah gatal, hati udah gelisah, pengen datang ke gereja. Sabar, tenang. Jemaat tetap di rumah, ibadah minggu depan tetap dilakukan secara live streaming. Yang akan hadir di gereja juga minggu depan terbatas, hanya pelayan ibadah dan majelis jemaat. Jadi saya sangat mengerti, kita semua rindu ingin datang ke gereja merayakan HUT bersama-sama. Tetapi untuk alasan kesehatan dan juga untuk kebaikan kita bersama, jemaat dapat bersabar mengikuti perayaan HUT dari rumah kita masing-masing, mendoakannya. Mari kita terus sama-sama berdoa supaya keadaan ini bisa cepat membaik, kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah di rumah Tuhan. Amin. Kemudian warta yang ketiga, saya sekali lagi mewakili gereja mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan seluruh jemaat di dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Sekalipun di dalam masa-masa yang sulit, jemaat masih tetap setia memberikan persembahan. Dan kalau jemaat tetap rindu untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, jemaat bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian di nomor rekening yang ada di bawah ini. Kemudian warta yang keempat, saya sekali lagi mendorong setiap jemaat untuk ikut di dalam persekutuan doa malam yang kita lakukan setiap hari jam 8 malam. Dan kita bersyukur hari ini kita sudah sampai di hari yang keberapa? 119. Ya, mari kita tetap sama-sama semangat untuk berdoa setiap malam jam 8 malam. Demikian juga setiap hari Kamis kita ada pembinaan sistematis teologi awam atau pesta online. Mari kita sama-sama ikut jam 18.50 sampai jam 20.00, lalu kita lanjutkan dengan doa malam bersama-sama. Dan juga nanti di dalam pesta online kita juga akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang membangun iman kita. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu yang akan datang. Cai Cien, Sang Ticupu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu